Di mana cikgu? Amin tolong baca doa. Aminuddin atau Amin Hakimi, mana-mana lah. Saya ikut baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey. Okey, lagi satu yang homework cikgu bagi tu dah siap ke? Homework lah, tugasan. Okay, nanti cikgu akan hari ni cikgu bagi link untuk kamu uploadkan ke dalam Google Drive ya, bagi siapa yang dah siap. Okay, ada yang dah hantar dekat cikgu 2 kumpulan kelas 4M1. 2 kumpulan dah hantar pada cikgu melalui Telegram. Nanti cikgu masukkan sendiri dalam Google Drive tu. So yang lain-lain nanti siapa yang dah siap terus upload pada Google Drive yang cikgu akan bagi link dia nanti ya. Boleh? Dah siap ke belum ni? Ke nak tunggu weekend ni baru nak buat? Saya buat weekend cikgu. Weekend ni baru nak buat? Dah nak new date baru nak buat? Ya. Cikgu bagi masa cuti sekolah tu patutnya masa cuti dah buat. Kita Melayu, bukan kita, saya. Saya Melayu. Ya Allah. Work better under pressure. Lah tu. Okey, so hari ni kita akan belajar pula tentang kesan haba ke atas garam dan juga analisis kualitatif. Sekejap ya, cikgu sharekan skrin. Dah ready ke nak belajar? Semua orang dah vaksin kan? Okey ke, sihat ke? Sihat. Lemah je tak ada suara pagi ni, dah lah pagi ni hujan. Okey, kita belajar kesan haba atau tindakan haba ke atas garam. Kalau kesan haba ni maksudnya garam itu kita panaskan. Okey, so kesan haba ke atas garam ini hanya untuk garam karbonat dan juga garam nitrat. 2 garam sahaja ya. Okey, sebelum itu kita lihat dulu ujian pengesahan gas. Okey, ujian pengesahan gas ni ada dalam buku modul kamu, muka surat 143 ataupun dalam buku teks pun ada. Yang cikgu ambil ni daripada buku teks. Okey? Sama sahaja. So untuk ujian-ujian pengesahan gas ni kena tahu bagaimana nak uji, nak mengesahkan kehadiran gas tersebut. Okay, kalau kamu lihat yang pertama ini adalah gas oksigen. Okay, ujian untuk gas oksigen adalah ujiannya yang bawah langkah yang terakhir ini. Sekejap. Kenapa tak nak kongsi? Sekejap ya. Pecah gelas. Boleh pula pecah. What happened? Okey, kita lihat dulu ya. Untuk ujian oksigen, ujiannya adalah masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas. Okey, pemerhatiannya kayu uji menyala mengesahkan kehadiran gas oksigen. Okey, apabila kamu jumpa soalan tentang ujian pengesahan gas, okey, dalam jawapan kita mesti ada kaedah, kemudian mesti ada pemerhatian, dan yang ketiga kesimpulan. Okey, contohnya soalan kata gas tidak berwarna terbebas dan kita tahu itu adalah gas oksigen, dan soalan cakap apakah ujian untuk mengesahkan kehadiran gas tersebut. Jadi kamu kena bagi kaedah dia, iaitu kita tahu kalau gas oksigen mesti guna kayu uji berbara, tapi tak boleh guna perkataan guna. Student suka cakap
guna kayu uji berbara. Ini jawapan popular student. Kayu uji berbara. Okay, jangan guna perkataan guna ni. Nak guna macam mana kayu uji tu? Mesti ada kaedah dia. Kaedah dia adalah masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas. Okey. Kemudian pemerhatian dia apa? Kayu uji menyala menunjukkan gas oksigen hadir. Okey, menunjukkan gas oksigen hadir itu adalah kesimpulan. Okey. Boleh ya? So kalau dalam bahasa Inggeris mesti ada procedure, okay, mesti ada observation dan conclusion, POC. Okay, so yang nombor 1, nombor 2 ni hanya untuk kaedah untuk hasilkan gas oksigen. So kita lihat ujian dia pada kaedah yang ke-3. Okay. Seterusnya ini adalah gas-gas popular ya. Gas hidrogen sama juga, dia masih guna kayu uji, tetapi kalau tadi kayu uji berbara untuk hidrogen, kayu uji menyala. So kaedah dia dekatkan atau masukkan pun tak apa. Masukkan kayu uji menyala ke dalam tabung uji berisi gas. Bunyi paut terhasil menunjukkan gas hidrogen hadir. Okey? Kalau ada soalan tanya ya. Okey, ini adalah kaedah macam mana nak hasilkan gas hidrogen. Kita belajar dalam topik asid dan base, iaitu mesti tindak balas antara logam reaktif dengan asid kuat. Okey, logam reaktif ini sama ada zinc atau magnesium. Okay, itu untuk dapatkan gas hidrogen. Okay, seterusnya gas karbon dioksida. Ini pun gas yang popular. Rasanya kamu dah tahu. Okay, untuk uji kehadiran gas karbon dioksida, kita akan gunakan air kapur. So, macam mana nak guna tu? Salurkan ataupun boleh guna perkataan alirkan gas melalui air kapur. Okay, apa jadi? Air kapur menjadi keruh menunjukkan gas karbon dioksida hadir. Okay, ini kaedah dia. Cikgu bulatkan kaedah ujian dia. Yang atas ni adalah untuk hasilkan gas karbon dioksida. Okey, kamu cuba lihat dalam buku teks, buku modul untuk karbon dioksida. Apa arahan dia kat situ? Lukis susunan radas untuk menjalankan ujian. Jumpa tak dalam muka surat 143? Untuk gas karbon dioksida. Jumpa tak arahan tu pada pemerhatian? Lukiskan, jumpa ya. Okey, nanti kamu lukiskan gambar rajah ini ya dalam buku modul kamu. So kamu boleh screenshot atau nanti cikgu bagi nota, kamu boleh salinlah gambar ni atau gambar ni ada dalam buku teks. Okey, lukis semula dalam buku modul. Clear tak? Sebab gambar rajah ni adalah gambar rajah popular untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida, dan kejap lagi kita akan belajar juga kesan haba ke atas garam karbonat. Gambar rajah yang sama. Okay, seterusnya gas amonia. Okay, gas amonia ini, okay, kita mesti uji dia macam mana? Dekatkan sehelai ataupun letak sehelai kertas limas merah lembab. Mesti ada perkataan lembab. Okay, kepada mulut tabung uji. So, pemerhatiannya kertas limas merah bertukar menjadi biru. Menunjukkan gas amonia ini bersifat alkali. Kerana apa? Amonia apabila dilarutkan dalam air, dia akan menunjukkan sifat alkali, iaitu dia merupakan alkali lemah. Sebab itu kat sini mesti lembab. Mesti ada air, okay? Barulah boleh menunjukkan sifat alkali. Ini pun kamu telah belajar dalam topik asid dan base. Okay, seterusnya gas klorin. Ujiannya masih sama seperti gas amonia, cuma di sini dia menggunakan kertas limas biru. Okay, kalau tadi merah kan, ini biru. Okay, so dekatkan kertas limas biru lembab. Okay, mesti ada air juga. Okay, ke mulut tabung uji, apa jadi? Okay, untuk gas klorin, limas biru bertukar merah dan luntur. Mesti ada perkataan luntur kerana klorin merupakan ejen peluntur. Okay, semua halogen sebenarnya bersifat luntur, especially klorin. Okay, gas seterusnya adalah gas hidrogen klorida. Untuk dapatkan gas hidrogen klorida, dia tindak balaskan antara natrium klorida dengan asid sulfit pekat. Okay, so dia uji, untuk uji gas hidrogen klorida adalah celupkan rod kaca yang ada larutan amonia pekat, kemudian dekatkan rod kaca pada mulut tabung uji, wasap putih akan terhasil. Apa di wasap putih tu? Okay, kalau kita buat persamaan kimia antara amonia dengan
gas apa? Hidrogen klorida kita akan dapat. Okay, kita pun dah belajar ni asid dengan amonia akan dapat garam amonium. So kat sini akan dapat amonium klorida. Okay, so amonium klorida ini adalah wasap putih tersebut. Okay, itu adalah ujian untuk gas hidrogen klorida. Okay, satu lagi. Hidrogen klorida ni kamu lihat formulanya HCl. Apabila dilarutkan dalam air, kita akan panggil dia sebagai asid hidroklorik. Okay, gas seterusnya adalah sulfur dioksida. Okay, ujiannya adalah kita salurkan gas yang terbebas, salurkan gas sulfur dioksida melalui larutan kalium manganat 7 berasid. Okay. Larutan kalium manganat 7 berasid ini dia berwarna ungu. Jadi pemerhatiannya larutan ungu bertukar menjadi tidak berwarna. Okay, gas yang seterusnya adalah nitrogen dioksida. Okay, gas nitrogen dioksida ini berwarna perang. Okay, gas ni warna perang. Kejap lagi kita akan lihat dia dalam kesan haba ke atas garam nitrat. Okay, so ujiannya adalah letakkan ketal limas biru lembap pada mulut tabung uji. So ketal limas biru menjadi merah. Okay, biru menjadi merah menunjukkan asid ini, gas ini bersifat asid. Dan kalau kamu ingat, kita belajar dalam jadual berkala, ini merupakan nitrogen dioksida ini juga merupakan oksida, bukan logam. Okay, sebab nitrogen tu bukan logam. So, oksida bukan logam adalah bersifat asid. Okay. Okay, itu sahaja ujian-ujian untuk gas. Okay, kamu boleh rujuk dalam buku teks dan juga buku modul. Okay, ada masalah? Tak ada, terima je ya. Okey, lihat pada next page. Modul kamu 144, boleh refer di situ. Okey, kita akan lihat kesan haba kat atas garam karbonat dulu. Okey, kalau kamu lihat dalam buku modul ditulis di situ untuk kalium dan natrium, maksudnya kalium karbonat dan natrium karbonat tidak diurai apabila dipanaskan. Okey, so untuk garam-garam karbonat lain akan terurai apabila dipanaskan, iaitu menghasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida. Suara cikgu jelas ke? Okey, so kalau cikgu tulis secara umum persamaannya adalah XCO3 ini sebagai satu garam karbonat. Okay, apabila dipanaskan, panas ni maksudnya satu bahan saja, dia tidak boleh dengan bahan lain, dia akan terurai. Terurai bermaksud dia menghasilkan bahan baru, iaitu akan dapat oksida logam dan gas karbon dioksida. Okey, gambar aja eksperimen untuk pemanasan ataupun kesan haba ke atas garam karbonat adalah gambar rajahnya yang ini, di mana kita letakkan garam karbonat dalam tabung pembakaran, okay, dalam tiub pembakaran. Okay, kita panaskan, kemudian ada salur penghantar dimasukkan ke dalam air kapur. Okay, untuk lukis gambar rajah ni, ini adalah gambar rajah popular dalam exam, dia selalu suruh pelajar lukis. Lihat di sini ya, ada gabus. Kalau pelajar lukis gabus ini salah, gambar itu terus salah. Okay, kamu lihat, oh gabus je. Pelajar selalu ambil remeh je, oh gabus je. Tapi gabus ni sangat penting, sebab apa? Kalau pelajar lukis macam ni salur, gabuskan. Gabus tu perlu dilorek. Okey. Kalau lukis persegi macam ni tak dapat markah, okey, tabung uji mesti ada mulut dia. Kalau pelajar letak mulut tabung uji macam ni, okey, ni bermaksud ni salah. Sebab apa? Gabus tu masuk dalam. Masuk dalam bermaksud sambungan ini longgar. Jadi macam mana senang nak lukis, kamu buat dulu tabung pembakaran dan buat salur. Kamu buat persegi, ni paling mudah lah nak lukis. Kita lorekkan. Okay, mulut tabung uji tu kamu letak di bahagian tengah. Macam ni. Dah, ini betul. Dia mesti, gabus tu mesti keluar sedikit daripada tabung uji. Okay, menunjukkan sambungan ini ketat. Ini yang betul ya. Ni salah. Okay, so kalau kami lihat gambar ni kat sini salah je, terus tolak satu markah. Okay, satu lagi untuk tabung uji air kapur, jangan tutup. Kenapa jangan tutup? Gas akan masuk di sini. Okay, ada gas karbon dioksida kan, dia masuk dalam ni.
Kalau ada gas masuk, mesti ada tempat gas keluar. Jadi tabung uji yang kedua ini ada air kapur, kamu jangan tutup. Biar terbuka saja. Okey, itu peringatan-peringatan lah yang selalu student buat salah. Okey, sekarang kita lihat dulu eksperimen untuk kesan haba ke atas garam karbonat. Video eksperimen ni, cikgu nak kamu perhatikan beberapa contoh garam karbonat yang dia letak dalam video tu dan juga perubahan warna bagi garam-garam tersebut. Selepas tu kita akan bincangkan persamaan kimia dan pemerhatiannya. Okey? Perhatikan pemerhatian warna ya. Perubahan warna. Sekejap. Okey, nampak tak perubahan-perubahan warna bagi beberapa jenis garam tadi? Perasan tak? Ada orang tak kenal cikgu ni? Ada ke ada? Tak dengar apa suaranya. Okey, kita lihat untuk persamaan yang pertama. Contoh garam yang pertama tadi adalah kalsium karbonat. Okey, so apa formula kimia kalsium karbonat? Macam mana formula kimia kalsium karbonat? Class? Formula kimia je cikgu tanya. Okey, Dayana, CaCO3. Okey, jadi apabila garam karbonat dipanaskan mesti dapat oksida logam. So di sini kalsium karbonat akan dapat oksida logamnya adalah kalsium oksida. So kalsium oksida adalah CaO. Ca2 plus, O2 minus. Dan gas karbon
dioksida. Okey, so garam ni pemerhatian dia di sini pepejar putih, ini pun pepejar putih. So garam yang warna putih ni dia tak glamour sangat. Okey, yang kedua kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat ini nama biasanya adalah batu kapur. Kalau soalan bagi batu kapur ataupun dia tulis marmar, itu adalah kalsium karbonat. Inilah kat atas kan? Sorry. Cikgu pening. Tak sihat. Okey, kalsium karbonat ni adalah batu kapur atau marmar. Tapi dekat rumah kamu pun ada kalsium karbonat. Siapa tahu? Bahan apa yang ada mengandungi kalsium karbonat yang ada di rumah? Ha? Kamu suka makan dia? Makan. Kulit telur. Okay, kulit telur itu mengandungi kalsium karbonat. Jadi kalau nak cuba buat eksperimen tindak balas karbonat dengan asid, cubalah. Asid kat rumah kalau ada asid apa? Asid etanoik cuka. Okay, bolehlah buat eksperimen. Tapi tak sure lah tindak balas tu mungkin lambat sebab asid tu asid lemah. Okay. Kalau tak nak guna kulit telur, boleh guna kulit kerang. Kulit kerang pun ada kalsium karbonat. Okey, kemudian yang kedua tadi adalah yang popular adalah zinc karbonat. Okey, kalau kamu tengok ingat video tadi, zinc karbonat ni pepejar dia warna putih. Okay, apabila kita panaskan akan dapat zinc oksida, oksida logamnya, dan karbon dioksida. Okey, apa warna zinc oksida? Siapa ingat? Kuning. Apa warna zinc oksida? Ha? Kuning. Masa panas warna apa tadi? Warna kuning. Kuning. So kita tulis, kalau ditanya pemerhatian, pepejar kuning semasa panas, pepejar putih semasa sejuk. Kena bagi warna semasa panas dan semasa sejuk. Okay, so dalam topik garam ni warna-warna lagi sekali kena ingat ya. Putih semasa sejuk. Nanti cikgu tunjuk macam mana cara nak ingat. Okay, yang ketiga adalah plumbum 2 karbonat. So, di sini akan dapat plumbum 2 oksida dan karbon dioksida. Okey, ini pun ada warna panas dan sejuk. Okey, masa panas warna apa? Perang. 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 Masa sejuk? Kuning. Kuning. Very good. Ingat pun. Perang semasa panas. Kuning semasa sejuk. Okey, macam mana nak ingat dua benda ni? Okey, satu caranya adalah kamu boleh ingat zinc, Z-I-N-K, ingat belakang K, kuning. Okey, so kuning jadi putih. Untuk plumbum, kamu ingat P, B, depan P adalah perang. So perang jadi kuning. Okey, ataupun kamu lihat dia punya warna perang, kuning. So ingat depan P ini adalah PBO. Maksudnya ini panas sejuk So kuning jadi putih. So ingat K belakang, so ingat zinc, Z-I-N-K. So ni untuk zinc oksida. K ingat zinc. Itu salah satu cara nak ingatlah. Cikgu ingat macam tu. Kalau kamu ada cara lain, boleh guna ya. Okey. Satu lagi garam yang ada warna tadi. Okay, kamu lihat kebanyakan karbonat logam berwarna putih. Tetapi ada satu karbonat logam yang tunjuk tadi warna hijau iaitu kuprum 2 karbonat. Kalau benda yang ada kuprum ni warna dia pelik-pelik sikit pada orang lain. Okay, so kuprum 2 karbonat ni dia adalah pepejar warna hijau. Warna yang berwarna ni yang suka keluar dalam exam. So dia akan dapat kuprum 2 oksida dan karbon dioksida. So kuprum dioksida pula adalah pepejar warna hitam. Okay, so kalau kamu lihat kembali untuk kuprum, sebab dia beza pada orang lain, logam kuprum warna perang. Okay, kuprum 2 karbonat warna hijau. Ini pepejar ya. Dan kuprum 2 oksida warna hitam. Okay, ini semua dalam bentuk pepejar.
Okey, tetapi bagi kuprum 2 sulfat, kuprum apa lagi? Kuprum 2 nitrat dan kuprum 2 klorida, kalau dia dalam bentuk larutan, larutan ini warna biru. Tetapi kuprum 2 klorida ni kalau dia berpecah dia hijau. Bila jadi larutan baru biru. Yang dua ni memang biru walaupun berpecah ataupun larutan. Okey, ni warna-warna untuk kuprum ni tolong ingatlah. Soalan suka tanya. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni apa-apa? Kelas ada yang tanya apa-apa? Jadi apa yang kamu perlu ingat, apabila garam karbonat dipanaskan mesti dapat oksida logam dan gas karbon dioksida. Okey? Okey, kita lihat garam yang kedua iaitu garam nitrat pula. Okey, untuk garam nitrat apabila dipanaskan, okay, dia akan dapat oksida logam juga. Tetapi dia ada dua gas iaitu gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okey, gas oksigen warna apa? Oksigen warna apa? Gas oksigen ada warna tak? Ada. Tak ada. So gas ni tidak berwarna. Tetapi bagi gas nitrogen dioksida dia berwarna perang. So kalau soalan kata satu garam dipanaskan, gas perang terbebas, secara automatik kamu kena tahu itu adalah garam nitrat. Itu dia punya pengenalan dia. Dah kenal. Okey? So kita tengok dulu eksperimen untuk pemanasan garam nitrat. Lagi sekali kamu lihat garam-garam dan juga perubahan-perubahan warna yang terbentuk ya.
Okey, perasan tak kenapa dia letakkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji? Kehadiran dia kat oksigen. Untuk menguji kehadiran gas. Gas apa? Okay. Gas oksigen. Satu lagi, macam mana dia nak uji kehadiran gas nitrogen dioksida? Nampak tak dia buat apa? Kertas litmus tu. Kertas litmus warna Biru. biru. Okey, dia letakkan kertas litmus biru pada mulut tabung uji. So kertas litmus biru bertukar menjadi Merah. merah. Okey. Itu adalah ujian-ujian pengesahan gas. Okay, kita lihat persamaan kimia masih sama. Contoh yang pertama, kamu nak garam apa? Garam apa tadi yang pertama? Rasa tak? Okey, kita lihat garam pertama contohnya kalsium nitrat. Okey, so apa-apa garam nitrat, kecuali kalium dan natrium ya. Garam nitrat lain apabila dipanaskan akan dapat oksida logam. So di sini adalah kalsium oksida dan ada dua gas iaitu gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okey, kalau kamu lihat persamaan ini tidak seimbang di mana kamu lihat sini N ada dua di depan, N di belakang ada satu. So macam mana nak seimbangkan persamaan ini? Caranya ialah kalau dekat depan ni pemalannya satu, jadi kita kena cuba jaya. Kita letak dua dulu. Kalau dua tak boleh, kita letak tiga. Sebab dia ada satu bahan, kita nak balas saja di depan. Okay, sekarang cikgu letak dua di depan. Cuba kita samakan di belakang. Boleh tak? Okey ya. So sekarang CA telah menjadi dua. Kat belakangnya ada satu, so satu darab dua. Okey. Kemudian N nitrogen di depan telah jadi N 2 darab 2 ada 4 N di depan. So kat belakang ada 1 darab 4. Berikut ya. Okay, dan kita tengok oksigen pula. Kat depan oksigen telah jadi 3 darab 2, 6 darab 2. 12 oksigen di depan. So kita kira kat belakang ada berapa O? Di sini ada 2 tambah 2 kali 4, 8 tambah sini 2. So dah jadi 12. Jadi dah sama. Bilangan oksigen telah sama depan dan belakang. Jadi persamaan ini telah seimbang. Boleh ikut tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ya? Okey, di sini perubahan warna tak ada. Kalsium nitrat masih pepejal putih, kalsium oksida pun masih pepejal putih. Okey, untuk yang kedua, kita lihat plumbum 2 nitrat. Okey, jadi akan dapat apa apabila dipanaskan? Kita akan dapat oksida logamnya iaitu plumbum 2 oksida. 2 gas iaitu gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Ingat, gas nitrogen dioksida merupakan gas berwarna perang. Okey, untuk plumbum 2 oksida, dia sama saja tadi bila plumbum 2 oksida, ingat P depan. So ini adalah pepejal perang semasa panas dan kuning semasa sejuk. Okey, lagi sekali kita seimbangkan persamaan ini. Okey, kita letak 2 di depan. So PB dah jadi 2. So 2. Kemudian N kat depan ada N2 darab 2, 4. So kat belakang pun jadi ke 4. Kemudian kita cek oksigen 3 kali 2, 6 kali 2, 12. So kat belakang dah sama sebenarnya. 2 tambah sini 8, 10, 11, 12. Okey? Okay, contoh yang ketiga adalah zinc nitrat. Okay, akan dapat oksida logam iaitu zinc oksida. 2 gas, gas yang berwarna perang, nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okey, kalau kita seimbangkan, cikgu letak 2 kat depan. So sama je sebab sebenarnya kamu lihat corak dia, nitrat 2, NO3 ni ada 2 kan, depannya ada 1. So sebenarnya sama 2, 2, 4, 1. Itu nombor dia sebenarnya. Kalau susah sangat nak hafal macam mana cara untuk seimbangkan, bagi garam nitrat yang dia punya corak yang sama iaitu Ca depan ni positif 2, cation dia positif 2 and ion dia negatif 1. So nombor dia sebenarnya 2, 2, 4, 1.
Dia untuk seimbangkan. Alright. So sekarang untuk zinc oksida, zinc pejal berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Okey. Dan yang terakhir contoh biasalah yang 4 kuprum 2 nitrat. Dalam video tadi ada kuprum 2 nitrat tak? Dia Tak ada. tak perasan. Tak perasan. Okey. So seimbangkan 2, 2, 4, 1. Okey. So kuprum 2 oksida ni adalah pepejal hitam ya. Warna hitam. Okey. Ada soalan? Untuk kesan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat, ada nak tanya apa-apa? Kalau dia bagi soalan, dia tanya warna sekali je. Kakak dia biasanya suka tanya warna, dia bukanlah tanya warna, maksudnya tanya nyatakan pemerhatian. Macam tu. Jadi kamu kena beritahu lah. Contohnya pepejal hitam terhasil ataupun dia bagi clue. Pepejal kuning semasa panas, putih semasa sejuk terhasil. Apakah dia? Macam tu. Boleh? Nanti dah habis topik garam ni, kita akan buat soalan atau sekejap lagi last topik ada satu contoh soalan. Okey, ni pun sama. Kita boleh gunakan apa yang kita belajar tadi untuk mengenal pasti gas apa dan garam tu apa. Okay, cuba lihat muka surat 145. Kita buat sama-sama dalam modul kamu muka surat 145. Dah buka dah? Okey, kita yang pertama ya. Garam berwarna putih dipanaskan. Okey, garam warna putih ada banyak. Jadi kita tak tahu lagi garam apa. So kita lihat dia punya clue. Gas perang dibebaskan. Okey, kalau ada gas perang, ini gas apa? Perang. Nitrogen. Gas apa? Nitrogen dioksida. Okey, kalau ada gas nitrogen dioksida terbebas, bermaksud garam ni garam apa? Nitrat ke karbonat? Nitrat. Nitrat. So kita tahu ini dapatlah satu clue. So garam ni adalah garam nitrat. Okey. Okey, dia menukarkan taklimat biru lembab kepada merah. Okey, dia bagi clue lagi satu. Baki berwarna kuning masa panas, putih masa sejuk. Okey, ini apa dia? Apa nama bahan ni? Kalau kuning masa panas, putih masa sejuk. Zinc. Zinc apa? Zinc oksida. Bukan zinc. Zinc apa? Zinc oksida. Okey, kalau zinc tu logam zinc. Logam zinc warna kelabu. Ini adalah zinc oksida. So boleh teka tak apa nama garam warna putih ni? Kita dah tahu dah nitrat. So dia adalah garam zinc nitrat. Macam tu lah nak teka. Soalan kadang bagi macam ni je. Jadi kamu lengkapkan di sebelah ni. Siapa boleh tolong bacakan? Zahid, tolong baca jawapan. Gas nitrogen dibebaskan. Nitrogen apa? Cikgu tulis. Gas. Nitrogen dioksida. Nampak sikit. Orang lain nak tulis jawapan juga. Gas nitrogen dioksida dibebaskan. Okey. Ion So ion apa dia? Ion nitrogen hadir. nitrat. Nitrat. Dalam garam tu ada ion nitrat. Okey, baki. Baki ialah zinc oksida. Okey. Ion nitrat hadir. Zinc. Garam putih ialah zinc nitrat. Yeah, very good. Kita tulis. Okey, itu cara nak mengenal garam. Okay, kita lihat yang kedua. Garam berwarna hijau dipanaskan. Garam apa yang warna hijau? Kuprum. Kuprum apa? Kuprum oksida. Kuprum warna perang. Kuprum oksida. Kuprum oksida? Salah. Ha? Karbonat. Karbonat. Kuprum 2 karbonat. Tahu dah nama garam. So, bila tahu dipanaskan, kita tahulah gas ini gas apa yang kamu jadi keruh. Of course lah gas karbon dioksida. So, baki berwarna hitam. Apa dia ni? Apa nama baki ni? Kalau kita panaskan kuprum 2 karbonat, kita dapat apa?
Oksida logam kan? Apa oksida logam ni? Kuprum oksida ni. Kuprum 2 oksida. Okey. So boleh lengkap. Siapa boleh cuba lengkapkan pula? Amin Hakimi. Cikgu sebut yang teringat je. Amin Hakimi ada? Aminuddin. Ya ke? Tolong lengkapkan jawapan. Gas kuprum oksida dibebaskan. Mana ada gas kuprum 2 oksida? Gas? Gas. Di siapa tadi? Kuprum karbonat ke? Gas. Nama gas. Gas apa? Karbon dioksida. Ni. Kan? Oh ya, karbon dioksida. Okay, so ion? Ion apa adik? Ion karbonat. Okay, baki ialah apa? Baki lah kuprum oksida ke? Okay, kuprum 2 mesti ada 2. Kuprum 2 oksida. Okay, menunjukkan ion kuprum 2 hadir. Garam hijau ialah? Apa nama garam hijau tu? Kuprum karbonat. Ada 2, mesti ada 2 Roman tu. Kuprum 2 karbonat. Jangan lupa 2 ni ya. Sebab kuprum, kenapa mesti tulis 2 ni? Sebab kuprum merupakan unsur peralihan mempunyai nombor peroksidaan yang berbeza. Okey? Okey, kita lihat yang ketiga. Garam putih dipanaskan. So tak tahu sama ada karbonat atau nitrat sebab dia bagi warna putih je. So nak tahu karbonat ke nitrat, kita lihat pemerhatian dibagi. Gelembung gas dibebaskan menukarkan air kapur menjadi keruh. Bermaksud ini gas apa? Gas apa ni? Hai. Karbon dioksida. Karbon dioksida. So kalau kita dah tahu gas karbon dioksida bermaksud garam putih ini adalah garam karbonat. Okay, ada ion karbonat. So baki berwarna perang apabila panas dan kuning apabila sejuk. Okey, apa nama baki ni? Perang masa panas. Lambam 2O. Lambam 2 oksida PbO. Okey, barulah lengkapkan. Okey, siapa pula boleh bacakan jawapan? Tak ada orang nak volunteer ke? Gas. Siapa tu? Sebut nama. Aduh. Ada. Ramai dalam kelas cikgu ni. Tapi dia punya suara tu macam seorang dua je. Betul. Tolong baca yang betul tu. Siapa tu? Yes, karbon dioksida dibebaskan. Okey. Teruskan. Ion apa ada? Kalau karbon dioksida, ion karbonat. Garam karbonat kan? Baki ialah? Baki ialah plumbum. Plumbum apa ni? Plumbum 2, mesti ada 2 2 oksida. So ion? Ion plumbum 2 hadir. Ya, very good. Garam putih itu ialah? Garam apa? Plumbum 2 oksida. Bukan. Karbonat. 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 Karbon dioksida tu hasil dia. Okey, boleh tak? Ada soalan tak? Ada soalan tanya? Boleh kenal sekarang Soalan biasa bagi macam ni, perhatian. Kamu kena tahulah apa garam tu. Apa inference dia. Kita lihat seterusnya. Garam berwarna putih dipanaskan. Okey, tak tahu garam apa. So, air kapur menjadi keruh. So, ini adalah gas karbon dioksida. Bila gas karbon dioksida menunjukkan garam ni ada ion karbonat. Okey, baki berwarna baki ni bila sebut baki tu maksudnya hasil tindak balas dia. Okey, selepas pemanasan. Okey, baki berwarna kuning masa panas, putih masa sejuk. So apa baki ni? Okey ni. Zinc oksida. Zinc oksida. So apa garam ni? Zinc karbonat.
Very good. Okay, tolong baca jawapan. Gas karbon dioksida dibebaskan. Siapa baca tu? Amin itu. Amin. Aminuddin. Okay. Ion. Ion karbonat. Okay. Baki ialah zinc oksida. Ion zinc. Okay. Garam putih Garam ialah? putih ialah zinc karbonat. Okay. Yang ketiga. Thank you Amin. Garam berwarna biru dipanaskan. Garam apa warna biru? Garam warna biru. Okay. Kita tinggal dulu. Okay. Kita tengok. Nitrat ke karbonat? Gas perang terbebas. Okay. Gas perang adalah gas. Apa nama gas warna perang? Nitrogen dioksida. Bermaksud garam ni adalah garam nitrat. Ada ion nitrat. Okay. So garam apa yang warna biru? Ion apa yang bagi warna biru? Cikgu bagi senarai tadi kan? Ion apa bagi warna biru? Apa tadi? Kupram 2 nitrat. Okay. Biasanya ion kupram 2 ni mostly lah dia warna biru kecuali yang tadi ada hijau tak banyak. Kalau nitrat, sulfat dia warna biru. Okay. So baki berwarna hitam. So baki hitam ni apa dia? Kuprum 2 nitrat. Bukan. Tu garam dia. Baki ni selepas dipanaskan. Kuprum oksida. Oksida. Oksida warna hitam. Okay. Siapa nak bacakan jawapan? Perempuan tak ada volunteer nak baca? Linda. Linda mana? Linda? Biasa dia bising. Fatini boleh baca jawapan? Malu ke? Aminuddin lah baca lagi sekali. Tak ada orang lain. Gas nitrogen dioksida dibebaskan. Baca je. Sekejap. Ion Nitrat. Ion nitrat. Ion nitrat. Baki ialah kuprum oksida. Kupram 2 2. oksida. Ion kuprum 2 adik. Okey. Garam biru ialah kuprum 2 nitrat. Yeah, very good. Dan yang terakhir, garam berwarna putih. Yang terakhir ke ada lagi? Garam warna putih dipanaskan. Okay, tak sure garam apa lagi. Gas perang. Lagi sekali perang adalah nitrogen dioksida. Bermaksud garam ni merupakan garam nitrat. Ada ion nitrat. Okay, baki berwarna perang. Masa panas, kuning masa sejuk. So baki ni adalah PbO. Lambung 2 oksida. So garam ini merupakan lambung 2 nitrat. So, ini dia lengkapkan garam putih ialah lambung 2 nitrat. Okay, setakat ni siapa yang tak faham? Macam mana kita nak jawab ni? Kamu kena ingat apa hasil bagi kesan haba ke atas nitrat dan karbonat. Apa hasil dia? Okay. Kemudian satu lagi warna-warna tu kena ingat. Yang masa panas sejuk tu ada 2 saja. Zinc oksida dengan lambung 2 oksida. Itu dia saja. Okay, yang terakhir. Warna putih dipanaskan, gelembung gas menukarkan air kapur menjadi keruh. So ini adalah gas. Karbon dioksida. Kalau karbon dioksida mesti ada ion karbonat. So, cikgu tulis teruslah. Tapi dia kata baki berwarna putih. Okey, baki berwarna putih ni banyak oksida logam, mostly berwarna putih sebab itu yang mungkin adalah kalsium oksida, magnesium oksida dan aluminium oksida yang berwarna putih. Okey, jadi kita tak sure apa dia. So untuk mengenal pasti apakah ini nanti kita akan belajar lepas ni ujian cation untuk kenal kena buat ujian lain untuk mengesahkan ion apa yang hadir dalam garam tersebut.
Okay, so berdasarkan jadual di atas, kesan haba ke atas garam boleh digunakan untuk mengenal pasti garam. So kamu senaraikan garam-garam yang telah kita jawab dekat atas, iaitu plumbum, 2 nitrat, tulis semua. Apa lagi? Plumbum, 2 karbonat. Okey, so hanya garam-garam ni saja kita boleh kenal pasti dia melalui kesan haba, melalui pemanasan garam tersebut. Okey, macam ini kalsium oksida yang 3 ni kita tak boleh kenal pasti melalui pemanasan haba. Okey, pemanasan garam tu, jadi kita kena buat ujian pengesahan cation dan anion untuk mengesahkan apa ion yang hadir dalam bahan tersebut. Okey. So, sekarang kita akan belajar pula analisis kualitatif garam, iaitu ujian untuk mengenal pasti cation dan anion. Apa dia analisis kualitatif? Ialah dia merupakan teknik dalam kimia untuk kita mengenal pasti ion-ion yang hadir dalam sesuatu garam. Dan ujian ini biasanya suka oleh kerana kamu KSSM membuat ujian amali individu. Jadi kami rasa soalan ataupun ujian pengesahan cation and ion ini dia akan keluarlah. Okey, ini merupakan eksperimen yang popular. Jadi untuk mengenal pasti garam, pemeriksaan awal kita boleh lihat dari segi warna dan juga larut ataupun tidak larut. Dan juga yang ini dia punya warna-warna, kamu lihat untuk warna hijau, pejal hijau dan juga larutan hijau mesti ion ferrum 2. Okey, kalau jumpa sebatian. Bila sebut ion ni dia dalam bentuk sebatian. Okey, sebatian yang ada ion ferrum 2, sebatian itu warna hijau. Dan untuk pepejal ataupun larutan warna perak, sebatian itu mengandungi ion ferrum 3. So kalau jumpa ferrum 2 karbonat, ferrum 2 klorida. So sebatian tu atau benda tu warna hijau. Kalau ferrum 3 karbonat, ferrum 3 sulfat, ia berwarna perak. Okey, bagi pepejal dan larutan aqueous yang berwarna biru, okey, kemungkinan dia ada ion cuprum 2. Okey, tadi cikgu kata kalau dua-dua pepejal dan larutan aqueous, mungkin cuprum 2 sulfat, cuprum 2 klorida, cuprum 2 nitrat. Okey, cuprum 2 karbonat dia tidak warna biru kerana cuprum 2 karbonat tidak larut dalam air. So cuprum 2 karbonat warna hijau, cuprum 2 oksida warna hitam. Okey, yang ini kita belajar dah tadi, plumbum 2 oksida dengan zinc oksida. Okey, perang masa panas, kuning masa sejuk. Yang ini kuning masa panas, putih masa sejuk. Okey, sekarang kita nak lihat ujian pengesahan cation. Bila sebut cation, ion-ion yang bercas positif. Nanti kita lihat ada berapa cation, ada berapa bilangan cation ya. So ujiannya sama ada kita gunakan, kita mesti guna bila sebut ujian, mesti guna bahan uji. Nak uji guna apa? Ataupun kita sebut reagent. So dalam satu tabung uji, kita ada satu larutan garam yang tidak diketahui apa ion yang ada dalam tu. Jadi kita akan tambahkan beberapa titis ataupun tambahkan 2 cm padu larutan natrium hidroksida atau amonia. So reagent yang digunakan di sini sama ada larutan natrium hidroksida atau larutan amonia untuk menguji cation. Ada dua bahan uji. Okey. So lepas itu bila kita tambahkan, kita akan goncangkan campuran dan kita akan lihat ada mendakan atau tidak. Okay, mungkin ada ion yang tidak bentuk mendakan, dia bentuk larutan. Terus bentuk larutan. Tetapi kebanyakannya akan bentuk mendakan. Okay, mendakan itu sama ada mendakan warna putih atau berwarna. Okay, dan kita akan tambah lagi sekali larutan natrium hidroksida ataupun amonia itu sehingga berlebihan. Dan kita akan goncang dan kita lihat mendakan tadi tu larut ataupun tidak larut dalam larutan amonia ataupun natrium hidroksida berlebihan tadi.
Itu dia punya kaedah lah. Okay. So kita lihat macam mana cara nak hafal. Kamu kena hafal ya ini. Okay. Kita bahagikan kepada 2. Okay. Bila kita tambahkan natrium hidroksida, ini untuk NaOH dulu ya. Tambahkan larutan natrium hidroksida dalam garam. Okay. Garam. Ini larutan garam. Dan kita akan tambah larutan natrium hidroksida. Tambah sikit je. Biasanya 2 cm padu je. Ini pun larutan garam ni pun 2 cm padu je sebab kita buat dalam tabung uji. Okey. Dan dia akan bentuk mendakan dan tiada mendakan. Okey, bagi amonium sahaja yang tiada mendakan. Maksudnya dia bentuk larutan. Terus. Okey, yang ada mendakan kita pecahkan kepada mendakan berwarna dan juga mendakan putih. Okey, untuk mendakan berwarna dia ada 3 ion sahaja iaitu ferrum 2 mesti warna hijau, ferrum 3 warna perak, kuprum 2 warna biru. Maksudnya di sini kalau kita dapat mendakan warna hijau menunjukkan ion ferrum 2 hadir. Itu maksud dia. So kamu kena hafal warna-warni. Okey, ferrum 2 mesti hijau, perak untuk ferrum 3, biru tu mesti kuprum 2. Okey, untuk warna putih ada 5 cation ion. Plumber yang mungkin plumber, zinc, aluminium, magnesium atau kalsium. Okay, setakat ni boleh ikut ya. Ini baru tambah kali pertama. Okey, dia akan bentuk mendakan. Kalau berwarna ada 3 ion. Yang warna putih ada 5 ion. Okey, seterusnya kita akan tambah pula. Dah dapat mendakan. Okey, kalau dah ada mendakan, kita akan buat apa? Kita akan tambah NaOH secara berlebihan. Berlebihan ni maksudnya kita tambah banyaklah sikit. So kita akan goncang, kita nak lihat mendakan ni larut ataupun still dalam bentuk mendakan. Okey. So sekarang untuk mendakan berwarna tadi, okay, untuk mendakan berwarna tadi semuanya tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Means dia still wujud dalam mendakan. Okey, untuk yang berwarna putih ada yang larut dengan tidak larut. Okey, ada 5 yang warna putih tadi kan. So yang larut adalah plumber, zinc dan aluminium. Manakala yang tidak larut adalah magnesium dan kalsium. Larut ni maksudnya mendakan tadi, goncang-goncang dapat larutan semula. Larutan tidak berwarna. Itu maksud larut. Okay, cara nak ingat yang ke atas ni. P-Z-A-L. Pizal. So macam nak ingat L belakang ni larut. Plumber, zinc, aluminium. So untuk 3 cation ion ini, mendakan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Tak apa. Mungkin kamu rasa susah sikit nak ingat hari ni. Okay, sebab baru jumpa. Okay, nanti kita tengok beberapa soalan untuk gunakan, aplikasikan benda ni ya. Okay, dan untuk yang tidak larut ada 2 cation ion. Cara nak ingat yang ini. Sebutannya Maxi. Magnesium dan kalsium. Okay, ini untuk NaOH kalau guna larutan natrium hidroksida berlebihan. Cikgu ulang ya. Ingat mendakan ada warna dengan putih. Yang berwarna hanya 3, ferrum 2, ferrum 3, kuprum 2. Okay. Untuk berwarna semuanya tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Bagi warna putih, yang larut hanya 3 iaitu pizal, lambam, zinc, aluminium. 2 tu maxi tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan, magnesium dan kalsium. Okey tak? Laju ke? Itu baru guna natrium hidroksida. Okey, kita lihat pula kalau guna amonia. Adakah sama? Sedikit je berbeza. Okey. Okey. Bila amonium tak bolehlah uji dengan amonia sebab dia benda yang sama. So amonium abaikan. Okey. Sekarang yang membentuk mendakan masih sama berwarna dengan putih tetapi untuk kalsium dah keluar. Kalsium tidak mendakan, dia berbentuk larutan terus. So yang warna putih tadi kan ada 5, so tinggal 4 saja. Okey, yang berwarna masih sama je. Ferrum 2, ferrum 3 dan kuprum 2. Okey, warna pun sama. Ferrum 2 mesti hijau, ferrum 3 perak, biru mesti kuprum 2. Okey, so kita lihat yang berwarna, yang tadi semua tidak larut kan? Tapi untuk amonia bagi kuprum 2. Okey, kuprum 2 mendakan biru itu larut dalam amonia berlebihan. Yang lagi 2 ni ferrum 2, ferrum 3 tidak larut. So hanya kuprum 2 sahaja yang larut. Ini untuk mendakan berwarna. Okay, untuk mendakan putih dia ada 4 tadi kan. Yang larut hanya zinc sahaja. So
So kalau kamu ingat tadi untuk natrium hidroksida yang larut siapa? Larut dalam berlebihan pizal. Tapi untuk amonia yang larut hanya zinc. So kita tengok zinc sama. Dia larut dalam kedua-dua reagent. Okey, yang tinggal yang tidak larut ialah MAP. Ingat MAP. Magnesium, aluminium dan lambung. Okey, tetapi tadi dalam natrium hidroksida siapa yang tidak larut? Magnesium tak larut. Yang sama siapa kat sini? Magnesium. Boleh ke? Jadi kalau nak bezakan lambung dengan aluminium boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh? Okey, satu cara lagi nak ingat, kalau tak nak guna pizal maxi, ni satu jadual. Jadual ni kamu boleh guna, kamu boleh print ke lukis, kamu mau tulis tiap-tiap hari ataupun sentiasa tengok. Okey, cara nak guna dia. Reagent ada dua, natrium hidroksida dan amonia. Okey, kat bawah ni, mendakan putih larut berlebihan, mendakan putih tidak larut berlebihan. Okey, kita tanda dulu yang tidak membentuk mendakan. Okey, dalam natrium hidroksida yang tidak membentuk mendakan ialah amonium. So ni dia tidak membentuk mendakan. Cikgu terus tulis larutan lah ya. Dia tidak bentuk mendakan. Manakala dalam amonia dia tak ada. Okey, kemudian kita lihat yang berwarna dulu. Okey, siapa yang berwarna? Dalam natrium hidroksida yang berwarna kupron 2, ferum 2, ferum 3. Kupron 2 mendakan warna apa? Biru. Ferum 2 warna hijau. Ferum 3 warna perak. Okey, tinggal 3, 1, 2, 3, 4, 5 mendakan putih. Okay, antara 5 ni siapa yang larut dalam NaOH berlebihan? Kita nak trace. Mendakan putih larut. Siapa? Pizal tadi kan? Siapa pizal? Mendakan putih larut. Mendakan putih larut. Mendakan putih larut. Yang kita ingat tadi. Pizal. Kalau nak gunalah. Okey. Yang tinggal mendakan putih tak larut ini maxi. Mendakan putih tak larut. Mendakan putih tak larut. Atau ingat maxi. Okey. Okey, selesai untuk natrium hidroksida. Okey, untuk larutan amonia. Okey. Kita tengok yang berwarna dulu. Warna masih sama, mendakan dia masih sama. Biru, hijau, perang. Tetapi yang berbeza sini untuk ion kupron 2 dalam amonia dia larut dalam berlebihan. Tulis sikit nota dia. Okey. Dan untuk kalsium dia tidak membentuk mendakan. So dia bentuk larutan terus. Okey, tinggal 1, 2, 3, 4. Okey, siapa mendakan putih larut antara 4 ni? Ion apa? Zinc. Okey, yang lain tu mendakan putih tak larut. Okey, atau kamu lihat kat sini mendakan putih larut. Okey, kita lihat mendakan putih larut kat sini zinc. Di sini zinc, aluminium dan plumbum. Boleh juga ingat ZZ. Ingat yang larut sahaja untuk mendakan putih. ZZ. 3 ion ini, ion-ion ini yang membentuk mendakan putih tetapi larut dalam natrium hidroksida dan amonia berlebihan. Itulah cara dia. So ada untuk hafal benda-benda ni memang kamu kena guna teknik mnemonic nama dia. Untuk ingat. Kalau kamu ingat warna macam tu susah. Ada teknik-teknik untuk hafal. Boleh tak kelas? Nanti tengok balik. Okey kelas, cikgu bagi teknik menjawab, teknik menghafal dia. Kalau tak nak guna boleh cari teknik lain. Dekat YouTube pun ada teknik-teknik lain sebenarnya. Okey, ada tanya apa-apa tak? Tu baru ujian cat ion. Okey. So reagentnya adalah natrium hidroksida dan amonia. Tapi kita lihat. Okey, ni dia punya kaedah. Cikgu nanti kamu baca ya. Kaedah bila ujian dalam soalan kata terangkan ujian pengesahan bagi ion zinc contohnya. So ingat
dia punya kuantiti mesti ada 2 cm padu sahaja ya. Okey, ni tuangkan sedikit, kalau tak nak guna sedikit pun kamu boleh guna 2 cm padu juga. Kerana kita hanya buat dalam tabung uji. So kamu bagi tahu mula-mula mendakan warna apa terbentuk dan bagi tahu mendakan itu larut ataupun tidak larut apabila kita tambah reagent itu secara berlebihan. Mana-mana yang cikgu underline ini sebenarnya kamu boleh ubah berdasarkan soalan. Okay, contohnya dia bagi garam X. So kat sini garam X lah. Mendakan putih. Kalau ion berwarna, kamu letak mendakan warna apa? Okay, kalau guna amonia, guna amonia dekat sini. Itu yang cikgu gariskan. Okay, untuk bezakan plumbum dengan aluminium. Oleh kerana tadi sama. Okay, kalau guna apa tadi? Pizza. Kalau kita guna larutan nitroksida, dia sama. Dia dalam kumpulan yang sama. Kalau guna amonia pun dia dalam grup yang sama, so tak boleh bezakan dia. Jadi nak bezakan dia macam mana? Kita ada 3 cara untuk bezakan aluminium dengan plumbum. Sama ada tambahkan larutan natrium sulfat. Okay, untuk plumbum dia akan bentuk mendakan putih. Atau tambahkan larutan natrium klorida yang ada ion klorida pun akan dapat mendakan putih. Atau tambah larutan kalium iodida yang ada ion iodida, dia akan dapat mendakan kuning. Mendakan kuning ini mesti plumbum 2 iodida. Ini pun mesti ingat, plumbum 2 iodida mesti mendakan kuning. Okey? Ini cara untuk bezakan aluminium dengan plumbum. Dan juga ujian pengesahan ion. Cuba kamu lihat dulu dalam muka surat 148. Apa tadi kat sini? Tertinggal. Kita tengok muka surat 148. Okey. Bukankah muka surat 148? Cuba lihat pada ferrum 2, ion ferrum 2, jadual tu. Selain guna natrium hidroksida dan amonia, untuk ferrum 2 kita boleh guna kalium hexacyanofurate 3. Okey, mendakan biru terbentuk. Kemudian kalau ferrum 3, kita boleh guna kalium hexacyanofurate 2 ataupun boleh guna larutan kalium thiocyanate. Mendakan merah terbentuk. Itu ujian-ujian reagent khas untuk ion ferrum 2, ion ferrum 3. Manakala amonium mesti guna reagent Dassler. Mendakan perang terbentuk. Okey? Sebab tadi amonia dengan larutan natrium oksida kita tak boleh guna untuk mengesahkan kehadiran amonium. Okey, rujuk pada 148 ya. Okey, kita pergi pada ujian pengesahan anion. Okey, ada berapa anion garam yang kita belajar? Berapa anion yang ada? Kita ada karbonat, kita ada nitrat lagi, klorida dan sulfat. Okey, jadi ada 4 anion ni. Macam mana nak uji anion ini? Okey, antara 4 anion ini yang tidak larut dalam air kebanyakannya adalah karbonat. Okey, mostly tak larut kan, kecuali anak lah. So kita tinggalkan dulu ujian karbonat ni. Cikgu tunjukkan untuk uji 3 ion ni sahaja. So cara nak ingat dia adalah nucleosonatic. Tahu sikit. Ini cara kataan je nak ingat. Nucleosonatic. Apa benda alah ni nucleosonatic? Okey, no ni untuk ion nitrat. Clu untuk ion klorida. So untuk sulfat. Okey, nitrat lagi sekali. Okey, macam mana nak guna ni? Okey, untuk uji ion klorida, dia anak panah ke sana, ke kanan. Okey, untuk uji ion klorida, bahan uji itu atau reagent mesti ada nitrat. Ada 2 bahan uji. Okey, untuk ion uji sulfat, pergi sana pula. Reagent tu mesti ada ion klorida. Okey, dan untuk uji ion nitrat mesti ada sulfat. Okey, di sini ada 3 reagent. Jadi kadang-kadang student bila dia dapat soalan dia terus tulis benda ni dulu. Dia takut lupa. Okey. Seterusnya kita nak ingat depan ni. Okey, apa ni tiba-tiba nitrat apa nama penuh dia? Okey, yang ini adalah H dengan AG. Okey, iaitu
kita tambahkan asid nitrik diikuti larutan argentum nitrat. Okay, cara nak ingat cikgu ingat kat sini, ni hati agung. Okay, untuk uji ion klorida, ion sulfat ada 2 reagen. Okay, macam mana hati agung kita? Hati agung kita, hati dia baik. So, hati baik tu H, ini Ba. Jadi, caranya tambahkan asid hidroklorik diikuti larutan barium klorida. Itu ujian dia. Okey, yang ini 3 ni. H, FeH. H ni apa ni? Adalah asid sulfrik ya. Asid sulfrik di sini cair sebab ada 2 asid sulfrik, di sini pekat. Okay, cara nak ingat ni cikgu tak jumpa untuk bagi kamu sebab dulu cikgu hafal nama pengetua cikgu Hajah Faridah Harun. Okay, kamu buatlah cerita sendiri ya tepi ni. Okay, so untuk pemerhatian bagi yang ini, dua-dua ni dia dapat mendakan putih. Apa-apa ujian mesti ada kaedah dan pemerhatian. Contoh ya, untuk uji kehadiran ion klorida, tambah 2 cm padu asid nitrik ke dalam tabung uji berisi garam klorida. Kemudian tambah 2 cm padu argentum, larutan argentum nitrat dan guncang. Mendakan putih terhasil menunjukkan ion klorida hadir. Itu cara jawab dia. Okay, bagi yang ion nitrat, pemerhatiannya adalah cincin perang terbentuk. Okay. Boleh hafal ke? Boleh hafal? Kejap lagi? Kejap lagi. Lepas ni boleh hafal ya? Ujian ion 3 ion ini. Ni yang cikgu type lah yang lawa sikit. Okay. Okay, ni dia punya kaedah. Okay, jadi kamu kena ingat apa reagen dan pemerhatian. Okay, nanti kita tengoklah dia punya kaedah ni. Cuma cikgu nak tunjuk. Untuk ion nitrat tadi ada 3 kan? Mula-mula mesti asid sulfrik cair. Barulah ferrum disulfat. Okey, asid sulfrik pekat tu mesti guna perkataan titiskan. Titiskan asid sulfrik pekat perlahan-lahan melalui dinding tabung uji cincin perang terbentuk menunjukkan ion nitrat hadir. Dan cikgu masukkan video-video ujian ini dalam grup Telegram. Okey, ini ada dalam buku kamu, muka surat. Surat apa? Muka surat 151. Okay, tadi yang no true so nothing tidak termasuk karbonat. Karbonat macam mana kita nak uji? Tindak balas antara asid dengan garam karbonat. Okay, akan dapat karbon dioksida. So kita salurkan salur penghantar ke dalam air kapur. So air kapur akan menjadi keruh. Itu adalah ujian untuk garam karbonat. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Ni sama je yang tadi cikgu ajar, sama saja. Tadi tu cara nak ingat. Ni ada kaedah terus. Senyap je korang ni. Mainlah kita tengok contoh soalan macam mana nak guna ujian ke ion and ion tadi. Okay, contoh di sini kita larutkan bahan K1, tak tahu bahan apa ke dalam isolin dan dijalankan ujian. Katakan kamu sekarang buat eksperimen. Kita tak tahu bahan tu, kita buat ujian. Nak tahu apa nama bahan tu. Okay, sekarang ujian pertama dia, dalam tabung uji pertama, dia letakkan garam tu dan dia tambahkan larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan. Okay, apa dia dapat? Dia dapat mendakan putih dan tak larut. Okey, so sekarang guna natrium hidroksida. Siapa ingat? Apakah kemungkinan cation yang hadir kalau mendakan putih tidak larut? Siapa ingat dia punya short form? Ya. NaOH tadi ada 2 untuk mendakan putih kan? Maxi ke? Ya betul, Maxi. Okey, kita ada 2 tadi, pizza dengan Maxi. So ini tak larut, Maxi. Maksudnya yang mungkin magnesium dan kalsium. Boleh tak?
Okay, tak tahu lagi antara dua ni mana satu, dia buat ujian yang kedua. Dia guna pula amonia. Okay, dia tambah amonia hingga berlebihan dalam tabung uji lain lah. Okay, then dapat mendapatkan putih tak larut juga. Okay, kalau amonia tadi ada dua. Yang pertama zinc saja, yang satu mac. Okay, sekarang tak larut mana satu? Mac. Mac. Okey, antara Mac ni, magnesium, aluminium, plumbum, siapa yang ada dekat garam yang ujian pertama? Mac ni? Magnesium. Tak payahlah ambil aluminium, plumbum sebab dekat ujian pertama dia tak ada. So menunjukkan dalam garam ini ada ion magnesium. Boleh? Boleh. Boleh faham? Boleh. Okey, ni dah cat ion dah tahu. Okey, ujian anion pula. Dia guna asid hidroklorik dan barium klorida. Maksudnya dia guna klorida. So kalau klorida nak uji anion apa? So ingat balik. Nukleosonatik. Okay, reagent ni ada klorida. So kalau ada klorida, klorida untuk uji siapa sini? Sulfat. Okay, maksudnya garam ini ada anion sulfat. Boleh tak? Boleh. Jadi kita tahu lah garam itu adalah, apa nama garam ni? Bahan K1 ialah? Dah tahu dah ion apa yang ada kan? So apa dia bahan K1? Magnesium sulfide. Ya, kita dah tahu cat ion apa, anion apa. So dia adalah magnesium sulfide. Okay. Ya, bab garam ni cikgu tahu dia susah sikit ya. Okay, kita lihat yang kedua, contoh kedua. Okay. Ujian menggunakan natrium hidroksida. Okay, dia dapat mendapatkan putih larut. Okay. Kalau mendapatkan putih larut mungkin ada apa? Pizal ke mufin? Ini adalah pizal. Okay, natrium hidroksida larut kan? Ingat L belakang. So ni pizal. So kita tulislah ion apa yang mungkin ada. Plumbum, zinc, aluminium. Aluminium. Okay, so antara tiga ni mana satu? Kita tengok ujian yang kedua. Dia guna amonia. Dapat mendapatkan putih larut juga. So antara tiga ni siapa yang larut bila guna amonia? Zinc. Betul. So menunjukkan dalam bahan ini ada ion zinc. Okay. So yang ketiga ni ujian cation ion pula. Okay, dia menggunakan asid nitrik dan argentum nitrat. So kalau ni adalah nitrat. Kalau nitrat nak uji anion apa? Kalau lupa tulis je balik. Nukleosonatik. Mana nitrat? Kat depan ni kan nitrat. So nitrat nak uji siapa ni? Klorida. Maksudnya ini adalah ujian ion klorida. So bahan K2 adalah zinc klorida. Okey? Senang je sebenarnya, tak susah pun. Yang penting hafal tu. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh ke? Sebab hari tu kelas E2 dia dah belajar minggu lepas sebab awak ujian kan hari Khamis. Dia orang kata pening cikgu, memang pening sikit lah. Sebab awak baru jumpa baru belajar. Sebab form 5 pun dia still lagi nak catch up bab ni, banyak kali cikgu kena buat ulang kaji. Okay, antara larutan berikut yang manakah membentuk mendapatkan putih larut dalam natrium hidroksida. So ingatlah kalau larut siapa? Apa singkatan dia? Pizal. Jadi carilah mana larutan yang ada pizal. Larutan apa? Zinc sulfat, aluminium klorida dan nombor 2 nitrat. 1, 3, 4. Ada jawapan tak? Yeah. Macam tu. Okay, senang je kalau hafal tu. Ni cuba kamu buat pula. Betul. Natrium hidroksida mendapatkan putih larut. Okay, so apa ion yang mungkin hadir? Larut. Kita tulis dulu, ion apa yang mungkin hadir mendapatkan putih larut bila guna natrium hidroksida? Pizal Yang kan? pizal dia tu. Boleh pizal je lah dulu. Okay, amonia pula larut juga. So antara tiga ni siapa yang larut bila guna amonia? Zinc. So menunjukkan ada zinc. Okay.
Nampak tak jawapan Z mana? Sama ada A atau B. So ni dah potong. Macam tu. Okay, so sekarang nak tahu klorida ke sulfat, tengok ujian ketiga. Ujian ion dia guna nitrik dan argentum nitrat. So kalau ada nitrat nak uji ion apa? Klorida. No clue, so nothing tu. Senang. Senang kan? Alhamdulillah. Apa? Okey. Okey, antara ion berikut manakah menghasilkan ledakan putih tidak larut dalam natrium hidrosida berlebihan? Magnesium. Ingat apa, Mac? C. Cikgu rasa ni soalan sama tadi, tak payah. Ulang sama. Okey, yang ini. Okey, tambahkan larutan pelambang 2 nitrat, mendakan putih larut dalam air apabila dipanaskan. Okey, kalau tak tahu tinggal dulu. Ni sebenarnya dah belajar mula-mula ni. Dia garamnya special. Okay, kita tinggal dulu. Tambahkan asid sulfur cair, tak ada perubahan. Okey, tinggal dulu. Tak ada clue lagi. Kita lihat yang ujian ni. Tambah larutan natrium hidrosida berlebihan. Mendakan putih tidak larut. Apa dia? Mac? C. Okey. So ada magnesium dengan kalsium. Mana ada magnesium? Magnesium dan kalsium. Ada 2. Okey. Tambah larutan amonia, mendakan putih terbentuk tidak larut juga. Siapa? Antara 2 ni. Kalau amonia tak larut, sikatan dia Mac kan? So siapa yang bertindih? Magnesium. So mana yang jawapan magnesium? Ni lah dia. Magnesium klorida. Okay, ini sebenarnya yang larut dalam air panas ni adalah plumbum 2 klorida. Dia garam istimewa. Okay, plumbum 2 klorida tidak larut dalam air, tapi dia larut apabila air itu dipanaskan. Okey, ni dalam bentuk carta alih. Larutan Z tidak balas dengan plumbum 2 nitrat dapat mendakan putih. Okey, ini adalah larutan. Larutan dengan larutan dapat mendakan, menunjukkan ini adalah tindak balas penguraian ganda 2. Ingat lagi tak ni? Kita dapat mendakan ini adalah garam tak larut. Okay, so tak tahu dia garam Z apa, kita tengok dulu yang bawah ni. Dia uji dengan amonia. Kita nak tahu cat ion apa yang ada. Mendakan putih terbentuk larut. Siapa ion yang hadir dalam larutan Z? Zinc. Zinc. Okay, menunjukkan dalam ni ada ion zinc. So tengok jawapan bawah mana yang ada zinc? Zinc sulfat. Zinc sulfat. Okay, kalau kita buat persamaan atas ni sebenarnya, yang atas ya, zinc sulfat tidak balas dengan plumbum 2 nitrat. Kedua-dua ini garam larut akan dapat garam tak larut. Macam mana garam tak larut tu? Kita tukar pasangan ion. Zinc dengan nitrat, plumbum dengan sulfat. So dapat di sini plumbum 2 sulfat. Ini adalah garam tak larut kita. Mendakan putih tadi, dan satu larutan adalah zinc nitrat. Okey, ni seterusnya larutan Y tambah natrium hidrosida mendakan hijau. Okey, kalau hijau ion apa? Nampak terus ni senang. Ferrum 2. Okey, mana yang ada jawapan ferrum 2? A dan C. Okey, dan bawah ni asid hidroklorid diikuti larutan barium klorida. Ini ujian N ion. Ion apa ni? Kalau klorida nak uji ion apa? No clue, so nothing. Nak uji ion apa kalau klorida? Sulfat. Sulfat. Okey, bagus. So jawapannya ferrum 2 sulfat. Mudah je kan? Mudah. Tapi ujian kenapalah korang hari baru ni ujian? Ujian. Cikgu ingatkan ramailah yang lulus ataupun semua lulus. Dah habis dah? Oh, dah habis dah. Dah habis dah soalan objektif. Ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu tak bagi tugasan hari ni, cuma kamu lengkapkan dalam modul tu ya. Okay. Okay.
Cikgu tunjuk satu soalan struktur ya. Sekejap. Cikgu ni tak habis lagi rupanya ya. Kenapa kelas awak habis cepat habis Pak I2 itu macam dekat 10.30 baru habis. Nak homework ke? Siapkan tugasan cikgu bagilah ya. Minggu ni hantar okey. Hari akhir cikgu bagi bila? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Okay, kita lihat satu bentuk soalan struktur. Tadi tu soalan objektif. Okay, ni soalan struktur kalau tak tahu. Ni soalan struktur soalannya pendek-pendek. Kalau soalan esei panjang sikit. Okay, kita lihat gambar rajahnya kecil sikit lah. Nampak tak? Kecil-kecil macam ni? Ke 100. Okay. Kita baca soalan dulu yang kamu belajar tadi. Rajah 4 menunjukkan susunan radas bagi 2 set tindak balas. Set 1 dan set 2 melibatkan plumbum 2 nitrat. Okay. Set 1 ialah kesan haba ke atas plumbum 2 nitrat. Set 2 ialah tindak balas antara plumbum 2 nitrat dan larutan natrium karbonat. Okay, kita tengok dulu gambar rajah dan pemerhatian sebelum tengok soalan. Kalau kamu dalam exam jumpa macam ni, cikgu galakkan kamu tulis persamaan kimia yang terlibat. Okay, yang baru senang. Jangan sudah dia malas nak conteng gambar rajah ke apa ke, dia tengok terus jawapan. Okay, macam ni yang pertama, plumbum 2 nitrat dipanaskan. Okay, ni adalah kesan haba ke atas garam nitrat. Okay, apa hasil yang kita dapat? Kita dapat apa kalau garam nitrat dipanaskan? Apa hasil kita dapat? Ingat lagi baru belajar tadi? Oksida. Lambung 2 oksida. Lagi? Ada 2 gas? Gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. So kamu lihat pemerhatian bawah ni, gas perang dibebaskan. Gas perang adalah nitrogen dioksida. Okay, gas tidak berwarna dibebaskan menyalakan kayu uji. Ini adalah gas oksigen. Pekerjaan perang ketika panas, kuning ketika sejuk, ini adalah plumbum 2 oksida. Okay. Okay, untuk set 2, kamu lihat ini adalah 2 larutan, 2 garam larut. Jadi ini adalah tindak balas penguraian ganda 2. Di mana hasilnya akan dapat 1 garam tak larut. Jadi kalau kita buat persamaan dia, warna biru pula. Sodium karbonat, natrium karbonat, Na2CO3 bertindak balas dengan plumbum 2 nitrat. Okay, mesti tukar pasangan ion. So kita akan dapat 1 garam tak larut iaitu plumbum 2 karbonat dan natrium nitrat. Okay, so plumbum 2 karbonat ini adalah pejar putih iaitu mendakan putih. Okay, sama ni perlu seimbang ya, 2. Okay dah. Okay, nak tanya apa-apa dekat sini? Nak tanya apa-apa tak? Ni persamaan kimia. Okay, kalau tindak balas penguraian ganda 2 ni, kita nak tulis persamaan ion ni macam mana? Shortcutnya senang je, kamu ambil garam tak larut tu, plumbum 2 karbonat, tengok ion apa yang ada dalam tu. Ada ion plumbum dan ion karbonat. Dapatlah persamaan ion dia. Okay, so kita ada soalan, dia tanya apa? Tulis formula kimia. Okay, apa formula kimia? Jangan tulis persamaan kimia. Soalan nak formula kimia. Jadi, just bagi formula kimia dia. Plumbum 2 nitrat. Hati-hati ya soalan, tolong underline soalan nak apa. Okay, nyatakan gas yang terhasil berdasarkan set 1. Nyatakan gas yang terhasil apabila plumbum 2 nitrat dipanaskan. Apa jawapan nak tulis? Nitrogen dioksida. Mesti bagi dua-dua lah. Nitrogen dioksida dan oksigen. Sebab ada 2 gas. Jangan bagi 1 gas saja. Makan 1. Macam mana? Makan dia kan 1. Makan 1 je. Tapi kalau kamu sebab ada 2 gas, kena bagi dua-dua. Sebab jawapan soalan senang je. Cukuplah 1 markah. Okay, tulis persamaan kimia dah ada kat atas tadi ya. Kita dah bincang. Okay, pengiraan. Garam dia mesti ada pengiraan. Masih ingat tak pengiraan?
Macam mana nak buat? Apa kita buat dulu? Okay, cikgu tulis baliklah persamaan tu. Lambam. Tak ada orang tegur cikgu pun. Persamaan dekat atas tu tak seimbang lagi kan? 2, 2, 4, 1. Cikgu tulis balik lah. Nanti kan bagi awak kan tak seimbang. Okey, sekarang pengiraan ni dia bagi jisim plumbum 2 nitrat iaitu 33.1 gram. Dia nak jisim plumbum 2 oksida. Berapa ni jisim dia? Okay, apa yang kita perlu buat dulu ni? Kena cari apa dulu? Ingat tak? Cari apa? Kalau kimia kena cari apa dulu? Kalau pengiraan? Cari bilangan mol. Tak muat dekat situ. Bilangan mol plumbum 2 nitrat. Macam mana cari bilangan mol dia ni? Baru jisim bagi jisim Jisim molar. Okay, cuba kirakan jisim molar dia plumbum 207. Ada kalkulator tak? 2, 14 tambah 3 kali 16, 48. Cikgu terus buat 48 ya. Kirakan berapa mol jap? Berapa mol dapat? 0.1 yang aku. Ya, betul. 0.1 mol. Okey, dah dapat bilangan mol buat apa? Mesti buat nisbah mol ya. 2 mol PB NO3 plumbum 2 nitrat nisbahkan dengan yang kita nak cari 2 mol PbO. Okey, masukkan bilangan mol yang kamu ada. Jadi berapa mol plumbum 2 nitrat? Plumbum oksida. 2, sama kan? So kat sini pun 0.1. Okey, seterusnya barulah cari jisim. So jisim plumbum 2 oksida, jisim adalah bilangan mol darab jisim molar 207 tambah 16. Okey, dapat berapa gram? Berapa gram? Pengiraan ni pun patutnya kamu dah kuasai dah Mahira. Form 5 dah nak masuk sekolah. Form 4 belum tahu lagi ya. Kamu nak balik sekolah ke tak nak ni? Nak. Ya ke? Ya. Ya nak ke? Balik sekolah lah best cikgu. Balik sekolah lah best. Tapi kalau rasanya sekarang form 5 walaupun outsider dia kena duduk asrama semua sekali. So kalau kamu nak ambil barang kita lah dulu. Tak sure lah. Sekolah tak cakap apa-apa. Habis kalau hilang dapat tak jawapan ni? Dapat. Baik ya. Okey, sekarang soalan C berdasarkan set 2. Okey, set 2 tadi. Namakan mendakan. Apa nama mendakan tu? Sama dia, apa nama mendakan? Plumbum Plumbum? Karbonat. Plumbum 2 karbonat. 2 tu je. Okey, kalau plumbum dia ada positif 2 dan positif 4. So kena tulis ya, proforma ni. Okay, sebab dia mempunyai nombor peroksidan yang berbeza. So sekarang ni hati-hati kat sini nama. Student kadang-kadang dia bagi formula. Orang nak nama dia bagi formula kimia. Tak boleh lah. Okay, tindak balas. Apa nama tindak balas tadi? Tindak balas. Nama tindak balas. Tindak balas penguraian ganda 2. Macam mana nak kenal tindak balas ni? Tindak balas ini adalah tindak balas untuk menghasilkan garam tak larut. Okay, persamaan dah ada dekat atas tadi. Okay? Boleh? Nanti dah habis sekarang kita buat latihan struktur macam ni. Nak ke tak nak?
Boleh. Okay, tinggal sikit je minggu depan. Hanya tinggal satu eksperimen nak terangkan untuk membina bersama Ayon, dan dah habis dah topik arah. Masa nanti cikgu akan bagi soalan-soalan untuk kita buat latihan lah. Cikgu akan bagi sehari sebelum soalan tu supaya kamu boleh cuba dulu, dan nanti masa kelas kita bincang sama-sama. Okay? Boleh ya? Boleh. Tak ada masalah. Boleh je, boleh. Boleh je. Itu saja kelas untuk hari ini. Boleh tak hari ni cikgu bagi 2 laporan untuk kamu, bukan 2 laporan, maksudnya cikgu bagi soft copy 2 laporan, 2 eksperimen, kamu buat laporan tu dulu. Ujian anion dengan anion. Kamu salin je. Okey? Boleh ya? Buat dalam kita kajang. Boleh. Boleh. Okey, itu saja kelas kita hari ni. So ingatan, hantar tugasan selewatnya hari Sabtu, tugasan infografik. Okey, bagi yang belum hantar. Okey, itu saja. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Terima kasih, cikgu.